Saya persilakan Yang Berhormat keluar. Salam sejahtera. Hari Isnin. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Timbalan Speaker atas peluang perbahasan pada petang ini. Kerajaan Perpaduan akan menyambut ulang tahun pertama dalam 3 minggu lagi. Kini tiba masa kita meneliti pencapaian kerajaan dan hala tuju negara kita dalam tempoh 11 bulan yang lepas. Tuan Yang Dipertua, hakikatnya Malaysia bukan satu-satunya negara di dunia yang berdepan masalah inflasi dan peningkatan kos sara hidup. Dalam keadaan dunia berdepan berbagai krisis geopolitik dan ekonomi, banyak negara lain juga sedang bergelut untuk mengatasi masalah yang sama. Kita perlu mengaku bahawa ada lagi ruang untuk kerajaan melakukan penambahbaikan. Namun kita juga tidak boleh menafikan bahawa dalam masa tak sampai setahun, kerajaan ini berkat perpaduan berbagai parti politik telah menampakkan sedikit pencapaian. Dalam ekonomi dunia yang agak perlahan, Malaysia tetap mencatat pertumbuhan 4.2% dalam separuh tahun pertama tahun ini. Kadar inflasi berada pada 2%, manakala kadar berangguran berada pada 3.4%. Pencapaian ini bukan mudah memandang kepada faktor luaran yang begitu mencabar ketika ini. Namun, angka semata tidak bermakna jika tidak memberi manfaat hakiki kepada kehidupan harian rakyat. Harapan rakyat adalah jelas, sebuah negara yang aman, dengan ekonomi yang makmur dan masa depan mereka terjamin. Untuk warga emas, mereka inginkan perkhidmatan perubatan yang baik. Untuk golongan ibu bapa, mereka mahu pendidikan berkualiti buat anak-anak tersayang. Untuk golongan dewasa yang sedang bekerja, mereka mahu kerjaya yang mampu memenuhi aspirasi hidup masing-masing. Untuk adik-adik yang masih menimba ilmu, mereka mahu kita mendengar suara mereka dan melakukan apa jua sahaja supaya masa depan mereka terjamin. Inilah kerangka saya meneliti belanjawan kali ini. Pertama, perbelanjaan bagi Kementerian Kesihatan meningkat sebanyak 4.89 bilion ringgit dan peratusan peruntukan untuk kesihatan berbanding jumlah belanjawan juga meningkat daripada 9.36% ke 10.41%. Syabas saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Dan Bun. Kedua, pendidikan kekal sebagai tumpuan utama dalam belanjawan tahun hadapan. Dengan kejayaan pembaikan tandas di 8,354 buah sekolah tahun ini, 1.9 bilion ringgit telah diperuntukkan dalam belanjawan 2024 untuk naik taraf dan kerja selenggara sekolah di seluruh negara lagi. Paling penting sekali, kita akan membina 26 buah sekolah baharu dengan jumlah peruntukan sebanyak 2.5 bilion ringgit. Dalam kata lain, kos pembinaan sebuah sekolah baharu hampir mencecah 100 juta ringgit sekarang. Yang Amat Berhormat Dan Bun hanya sempat sebut 5 buah sekolah baharu tersebut sahaja dalam ucapan beliau minggu yang lepas. Saya meminta Yang Berhormat Menteri Pendidikan bagi senarai penuh 26 buah sekolah ini dalam ucapan penggulungan nanti, supaya penduduk kawasan tersebut tahu keprihatinan Kerajaan Perpaduan terhadap permintaan keperluan pendidikan rakyat. Ketiga, Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 menyasarkan jumlah pelaburan keseluruhan 95 bilion ringgit serta melipatkan 3.3 juta peluang pekerjaan dengan gaji penengah sehingga RM4,510 sebulan menjelang 2030. Ini adalah hala tuju Malaysia Madani dalam jangka masa sederhana. Untuk mencapai sasaran ini, Kerajaan Perpaduan juga telah memperuntukkan 6.8 bilion ringgit untuk pelbagai program TVET dan 20 juta ringgit bagi penubuhan sebuah fakulti AI di Universiti Teknologi Malaysia. Keempat, pengecualian dan pengurangan cuti hiburan wilayah persekutuan bagi artis tempatan dan artis
antarabangsa yang akan menggalakkan perkembangan sektor kreatif negara kita. Sebenarnya, Akta Duti Hiburan ialah perundangan sebelum merdeka tahun 1953 dan amat wajar diteliti semula supaya hiburan berciri keluarga seperti taman tema, teater dan filem tidak dirangkumkan dalam kategori yang sama seperti hiburan kabaret era 50-an. Dengan sektor pelancongan menyumbang sebanyak 14% kepada KDNK negara, wajarlah kadar duti hiburan di seluruh negara kita dikaji semula. Tuan Yang di-Pertua, Korea Selatan berjaya bangkit sebagai negara yang mempunyai soft power dengan izin, lalu mengeksport budaya mereka ke seluruh dunia. Kerana kerajaan mereka ambil langkah, ambil berat dalam sektor ini, sektor kreatif yang menghasilkan lagu, drama dan filem. Sebenarnya pada tahun ini sahaja, banyak filem Malaysia telah menang anugerah atau tersenarai dalam anugerah filem di luar negara. Antaranya Tiger Strikes yang diarahkan oleh Amanda Neo Yu menang hadiah utama Minggu Kritik Antarabangsa Cannes ke-62 dan saya baru mendapati bahawa filem ini akan ditayangkan bermula malam ini. Jadi saya menjemput ahli-ahli yang berhormat kalau sempat pergilah menonton filem tersebut. Dan kedua, Barbarian Invasion yang diarahkan oleh Tan Sri Mui menang trofi filem terbaik dalam anugerah dan festival filem antarabangsa Asia. Abang Adik diarahkan oleh Ong Lei Jin menang 3 trofi di Far East Film Festival ke-25 di Itali. Dan filem ini bersama filem Snow in Midsummer juga tersenarai dalam anugerah Golden Horse yang akan diadakan bulan depan. Semua ini adalah bukti bahawa sektor pembuatan filem negara kita mampu berkembang secara pesat. Kita perlu menggalakkan pakat-pakat tempatan kita menghasilkan syarikat filem yang lagi baik dan lebih menarik. Justru saya amat mengalu-alukan keputusan yang amat berhormat Tan Pun untuk menggalakkan sektor kreatif negara kita. Saya juga berharap kesemua kerajaan negeri mengikut langkah pengurangan duti hiburan. Saya yakin bahawa satu hari nanti filem Malaysia akan jadi filem yang mendapat sambutan penonton antarabangsa seperti filem Korea, malah Hollywood dan Bollywood. Tuan Yang di-Pertua, sumber kewangan yang kita ada bukan tidak terhad ataupun unlimited dengan izin. Kita perlu membuat keputusan dasar yang sukar dalam belanjawan setiap tahun. Contohnya, subsidi bersasar untuk diesel secara berfasa. Ramai pengguna diesel di luar sana, khususnya syarikat logistik sudah bersuara. Namun demikian, kita perlu menjelaskan kepada seluruh rakyat, pelan rasionalisasi subsidi bahan api perlu dilakukan untuk manfaat semua. Kerajaan terpaksa belanja 95.8 bilion ringgit untuk subsidi pada tahun 2022 dan 81 bilion ringgit pada tahun 2023, tahun ini. This is clearly unsustainable dengan izin. Melalui rasionalisasi subsidi diesel dan bioelektrik adalah diangkakan bahawa perbelanjaan subsidi akan diturunkan kepada 58.1 bilion ringgit. Penjimatan lebih kurang 20 bilion ringgit akan dijemaahkan kepada lebih banyak perbelanjaan dalam sektor ekonomi, pendidikan dan pertahanan. Peningkatan perbelanjaan dalam 24 kementerian kali ini adalah bukti. Khususnya Kementerian Kesihatan, 4.89 bilion ringgit. Kementerian Pendidikan, 3.5 bilion ringgit. Kementerian Pertahanan, 1.98 bilion ringgit. Kementerian Kerja Raya, 1.07 bilion ringgit. Kementerian Pendidikan Tinggi, 1.04 bilion ringgit. Ini adalah bukti. Dan ini juga bermakna bahawa rakyat boleh mendapat perkhidmatan perubatan yang lebih baik, pendidikan lebih berkualiti dan pertahanan negara yang lebih selamat.
Manakala SME kita boleh menerima sokongan yang lebih bersasar dengan pelaksanaan subsidi bersasar. Dalam aspek kenaikan 2% cukai perkhidmatan pula, walaupun tidak popular, namun amat diperlukan. Memang sebarang pengumuman kenaikan cukai tidak akan sedap didengar. Tapi pihak pembangkang tidak perlulah memutar pelik isu ini. Kenaikan 2% cukai perkhidmatan bukan kenaikan SST. Cukai perkhidmatan hanya satu komponen SST. Satu lagi komponen iaitu cukai jualan tidak dinaikkan. Cukai perkhidmatan ini merangkumi 9 kategori perkhidmatan sahaja. Perkhidmatan lain seperti pendidikan, kesihatan, pengangkutan awam, sewaan, rumah kediaman dan banyak lagi merupakan non-taxable services atau perkhidmatan tidak dikenakan cukai. Dengan izin? Pendek ya? Boleh, pendek saja. Cuma saya mahukan penjelasan kerana walaupun kenaikan itu hanya 2%, tetapi sebelum ini sektor logistik diberikan pengecualian daripada cukai perkhidmatan dan sekarang telah dinaikkan terus kepada 8%. Dan sektor logistik ini melibatkan semua, food and beverages, pertanian dan yang lain. Bukankah kenaikan 8% ini akan menjejaskan kos hidup rakyat? Terima kasih. Terima kasih semua. Memang saya nak masuk topik ini juga. Jadi saya sambung lebih dahulu. Jadi sebenarnya kerajaan telah mengecualikan kenaikan 2% ke atas perkhidmatan berkaitan makanan dan minuman, telco dan parking kereta. Jadi sebenarnya kenaikan 2% ni tidak menjejaskan semua sektor. Tapi saya setuju dengan apa yang Muaz sebut tadi. Perkara yang juga saya nak mohon kerajaan kaji semula adalah pelaksanaan cukai perkhidmatan untuk sektor logistik. Ini kerana cukai 6% ke atas sektor ini akan memberi kesan kepada harga barang akibat kesan berganda rantaian logistik yang mengguna pakai berbagai pemberi perkhidmatan yang berbeza. Oleh itu, saya mohon kerajaan kekalkan logistik sebagai sektor perkhidmatan tidak dicukai. Tuan Yang di-Pertua, saya tahu ada ahli-ahli yang berhormat. Tidak senang hati setiap kali negara jiran kita diguna sebagai kayu ukur dengan negara kita dalam berbagai isu. Walau bagaimanapun, kita tidak dapat nafikan satu fakta bahawa gaji yang mereka tawarkan jauh lebih tinggi berbanding dengan pasaran buruh kita di sini. Buku tinjauan Ekonomi 2024 telah pun melaporkan bahawa gaji kerani di Singapura adalah 2,000 Sing dolar sebulan. Gaji kerani di Malaysia adalah 2,065 ringgit sebulan. Dengan kadar penukaran mata wang yang tinggi, gaji kerani di sana adalah 3 kali ganda lebih tinggi daripada kerani yang bekerja di Malaysia. Dalam subsektor penginapan, makanan dan minuman, gaji dibayar oleh pasaran Singapura hampir 5 kali ganda lebih tinggi daripada pasaran Malaysia. Jururawat hospital swasta kita tertarik untuk kerja di sana. Kapten bas kita juga pergi ke sana. Semua mahu cari, tak kira mereka yang mempunyai kemahiran atau tidak, semua mereka mahu cari rezeki dekat sana. Malah sanggup ambil kerja di Gedi lagi. Ini bermakna rakyat Malaysia boleh tahan kerja di Gedi. Syarat satu sahaja, gaji mereka cukup tinggi. Tuan Yang di-Pertua, pelaksanaan dasar gaji minimum telah berjaya meningkatkan gaji golongan pekerja bergaji terendah. Kini sampai masa untuk kita memberi tumpuan kepada gaji golongan pekerja bergaji pertengahan untuk meningkatkan gaji mereka sambil meningkatkan produktiviti negara kita. Kita tak boleh sahaja meningkatkan gaji tanpa meningkatkan produktiviti. Tuan Yang di-Pertua, rakyat Malaysia mahu kerja gaji tinggi, malah sanggup ambil risiko ke luar negara. Baru-baru ini, seorang lagi mangsa sindiket pekerjaan palsu meninggal dunia di Myanmar selepas diselamatkan dan berada di tahanan immigration negara tersebut. Ahli Parlimen Kuantan pun baru bangkitkan kes ini. Sindiket skem ni berasal dari mana? Takkan tiada satu negara pun yang boleh ambil tindakan terhadap mereka. Sekiranya negara-negara yang sindiket ni bersarang langsung tidak ambil tindakan, kita perlulah ambil tindakan yang lebih keras untuk melindungi harta dan nyawa rakyat Malaysia.
Kita tidak boleh hanya cuba menyelamatkan satu demi satu mangsa apabila kita terima aduan. Kita perlu ambil langkah proaktif untuk mempanteras sindiket skam ini. Bawalah agenda ini ke platform ASEAN. Negara-negara yang secara langsung atau tidak langsung mengizinkan sindiket skam ni bersarang di tempat mereka telah memberi ancaman kepada nyawa dan harta rakyat Malaysia. Sama juga dengan sindiket judi atas talian ataupun judi online yang memancing rakyat kita di platform media sosial. 1 minit ya Tuan Yang Dipertua, isu yang sangat penting. Mangsa terjerabak dari lubuk judi ke takapan alung. Dari penipuan data peribadi kepada skim yang sapu bersih simpanan hasil keringat mangsa. Kita tidak boleh bertolak ansur lagi. Tuan Yang Dipertua, paling ironik sekali ya, walaupun Seksyen 41G Akta Rumah Judi Terbuka 1953, undang-undang yang digubahkan sebelum merdeka juga, tidak mengizinkan sebarang promosi ataupun pengiklanan rumah judi. Iklan judi online berleluasa di platform media sosial seperti Facebook. Seakan-akan tiada undang-undang pun. Saya tahu Menteri kita ambil berat isu ini dan saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada Menteri kerana beliau ambil tindakan sebaik sahaja terima maklumat daripada saya. Saya hantar satu senarai iklan judi online kepada Yang Berhormat Menteri Komunikasi minggu yang lepas ketika Yang Amat Berhormat Tan pun membentangkan belanjawan. Dan semua iklan tersebut telah diturunkan segera. Namun demikian, saya buat pencarian di Facebook Ads Library. Saya menjemput semua ahli parlimen buat pencarian yang sama juga. Saya buat pencarian semalam dengan keywords syarikat judi online yang sama. Muncul lagi 10 iklan baharu. Malah sudah ada page agensi pengiklanan, perkhidmatan iklan yang menawarkan perkhidmatan khususnya kepada sektor haram. Jelas di sini, kita tidak boleh respon secara pasif. Terima maklumat, baru maklumkan kepada Meta untuk turunkan iklan tersebut. Dan paling ironik ya, Meta juga memperoleh keuntungan iklan dalam kesemua promosi judi. Judi online ini ya. Kita perlu berunding dengan Meta dan juga platform media sosial lain supaya mereka tidak menerima sebarang iklan judi yang menyasarkan pengguna di Malaysia. Jangan terlupa mereka untung untuk terima iklan ini. Bayangkan kita ahli politik dan parti politik diminta kemukakan maklumat peribadi dan buat verifikasi identiti dengan Meta sekiranya kita mahu buat iklan atau promosi isu sosial dekat Facebook. Kita diminta kemukakan ID kita, IC kita, alamat kita, nombor telefon kita. Ahli politik diminta buat segitu. Tapi takkan mereka yang buat iklan judi online tidak diminta untuk mentedahkan identiti, nombor telefon atau alamat sendiri. Apakah piawaian ini? Kita perlu minta Meta teliti semula dan sesiapa nak buat iklan judi sebaik kita haramkan, tetapi kalau tak boleh haramkan, minta mereka tetapkan identiti semua orang ini. Dan dengan ini saya cadangkan supaya kita buat pindaan kepada Akta Rumah Judi Terbuka atau mengubahkan satu akta baharu dengan kadar segera untuk mengawalkan aktiviti judi haram, judi online ini, serta mengharamkan kesemua aktiviti promosi judi. Kerajaan perlu ambil tindakan terhadap mana-mana pihak termasuk platform media sosial yang turut membenarkan iklan judi yang menyasarkan penduduk dan juga rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih. Saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Keluang. Berikutannya, dipersilakan Yang Berhormat